Seterusnya, ciri yang kelima dari aspek teknologi. Oke, menghasilkan pelbagai penciptaan barangan dan monumen serta hasil pertukangan memberi keselesaan kepada penduduk. Oke, maksudnya di sini manusia sudah mulai menghasilkan pelbagai bentuk monumen ataupun barang-barang yang lebih baik. Oke, contohnya tamadun Mesopotamia terkenal dengan taman tergantung Babylon. Tamadun Mesir Purba terkenal dengan pembinaan piramid dan juga Sphinx. Tamadun Indus, pembinaan negara kota seperti Mohenjo-daro. Penggunaan teknologi dalam pembuatan logam, tembaga, gangsa dan besi menghasilkan peralatan seperti bajak untuk pertanian. Dan penciptaan roda telah membantu penggunaan kereta kuda dan kereta lembu untuk tujuan mengangkut hasil pertanian dan perhubungan penduduk. Jadi semua ini mereka anggap bahawa mereka sudah mahir dari aspek teknologi. Contohnya macam penciptaan roda. Dahulu mereka hanya menggunakan kereta kuda sama kereta lembu untuk mengangkut barang ataupun mengangkut manusia. Tetapi dengan penciptaan roda, mereka sudah boleh memudahkan lagi aktiviti-aktiviti mereka. Aktiviti-aktiviti harian dan juga perdagangan mereka. Seterusnya kita tengok kepada ciri yang keenam dari aspek organisasi sosial. Apa dimaksudkan dengan organisasi? Maksudnya ada hierarki. Contoh macam dalam kelas, kamu ada organisasi. Yang paling atas guru kelas, di bawah dia adalah ketua kelas, penolong dan juga ahli-ahli organisasi yang lain. Begitu juga dengan tamadun awal. Dalam masyarakat Mesir Purba, kemunculan institusi dan golongan pekerja telah mewujudkan kelas sosial, dan kelas sosial ini berasaskan jenis pekerjaan, kekayaan dan juga pengaruh. Jadi maksudnya dahulu kalau kamu kaya, kamu orang yang berpengaruh, kamu berada dalam golongan atasan. Tetapi kalau pekerjaan kamu hanya sebagai hamba ataupun kuli, kamu berada dalam golongan bawahan. Sebagai hamba abdi. Di bawah ini adalah piramid ataupun hierarki kepada sistem organisasi masyarakat dalam Mesir Purba. Di atas sekali adalah Firaun. Firaun ini dianggap sebagai mereka punya ketua. Di bawah dia adalah wazir, pegawai kanan, golongan agama dan juga bangsawan. Dan dua ini dianggap sebagai golongan-golongan atasan. Manakala hierarki yang ketiga adalah golongan penulis, yang keempat adalah artisan berkemahiran dan juga golongan-golongan karyawan. Dan mereka adalah dalam kelas yang kedua. Manakala petani dan juga buruh berada dalam hierarki yang kelima. Dan yang keenam paling bawah adalah pembantu rumah dan juga hamba abdi. Jadi ini kelas sosial ini berdasarkan pekerjaan, kekayaan dan juga pengaruh. Macam cikgu cakap tadi lah, kalau kamu kaya, kamu berpengaruh, kamu akan berada di atas. Dan golongan hamba, terdapat dua golongan hamba pada masa itu. Satu adalah hamba perang dan satu lagi hamba yang dijual. Maksudnya hamba perang ini contohnya golongan-golongan ataupun orang-orang lelaki akan dijadikan sebagai hamba perang. Jadi contoh apabila negara kamu diserang, kamu akan bertindak sebagai tentara untuk mempertahankan negara. Manakala hamba yang dijual ini dia lebih kepada golongan-golongan pelacur. Aktiviti-aktiviti pelacuran. Jadi tolong ingat untuk ini. Seterusnya dari aspek ciri yang ketujuh yaitu agama dan juga kepercayaan. Dan kalau kamu masih ingat zaman prasejarah mereka punya kepercayaan lebih kepada animisme. Percaya kepada alam sekeliling. Tetapi dalam tamadun awal mereka sudah ada kepercayaan, tetapi mereka mempercayai banyak Tuhan. Antara Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan bulan, Tuhan matahari, Tuhan ibu dan juga Tuhan sungai. Terdapat institusi agama yang mengurus upacara keagamaan seperti korban binatang atau mempersembahkan makanan kepada kuasa roh.
Terdapat juga tempat ibadat yang besar dibina sebagai tanda menghormati mereka punya Tuhan. Dan contohnya di Mesir, penduduknya mempercayai kehidupan selepas mati. Maksudnya di sini mempercayai kehidupan selepas mati. Oke, contohnya mungkin 1000 tahun akan datang, 100 tahun akan datang. Oke, dia akan hidup kembali dengan kehidupan yang baru. Oke. Sekarang kita tengok kepada ciri yang ke-8 dari aspek tulisan dan juga penyimpanan rekod. Oke. Dulu-dulu zaman prasejarah di mana mereka menulis dalam gua. Oke, mereka tidak ada buku untuk mereka record. Oke. Tetapi pada zaman tamadun awal, sistem tulisan mula lahir kira-kira 5000 tahun yang lalu, dan penciptaan tulisan penting bagi membezakan kehidupan zaman prasejarah dan juga sejarah. Oke. Maksudnya di sini zaman prasejarah mereka tidak ada tulisan, mereka hanya melukis gambar sahaja kan? Oke, kalau kamu masih ingatlah. Oke, kemudian manusia mula mencipta sistem tulisan yang lebih baik menggunakan abstrak simbol bagi mewakili berbagai bentuk idea. Dan kelahiran tulisan membolehkan manusia menyimpan rekod dan perkara penting tentang masyarakat dan juga diri mereka. Dan tulisan pertama menggunakan sistem piktograf. Oke, apa itu? Tulisan sistem piktograf adalah dalam bentuk simbol gambar. Oke. Dan last sekali kita akan tengok kepada ciri yang terakhir adalah dari aspek kesenian dan juga kesusastraan. Masyarakat zaman tamadun awal melahirkan hasil sastra dan seni bina yang mengagumkan, dan gaya dan teknik yang digunakan oleh masyarakat, oleh artis, menggambarkan setiap budaya tamadun masing-masing. Oke, budaya tamadun ini, tamadun ini kamu akan belajar untuk next chapter ataupun next bab ya. Oke. Artis menghasilkan ciptaan berupa patung dan lukisan Tuhan dan dewa, pahlawan dan juga pemerintah. Apabila penggunaan tembaga meluas, patung-patung dicipta menggunakan tembaga. Oke, contoh pada zaman dahulu di Rom ataupun di Italia, mereka akan mencipta ataupun mereka akan menghasilkan patung. Mereka akan menghasilkan patung mereka punya raja. Oke, sebagai tanda menghormati mereka punya pemerintah. Sebab dulu-dulu mereka anggap mereka punya raja ataupun mereka punya pemerintah itu adalah sebagai Tuhan mereka ataupun dewa mereka. Oke. Jadi itu sahaja dan untuk hari ini, dan kamu sudah belajar berkaitan dengan 9 ciri tamadun. Oke, jadi cikgu harap cikgu akan membantu kamu untuk memahami lagi apa yang dimaksudkan dengan 9 ciri tamadun tersebut. Oke, jadi kita akan jumpa untuk kelas akan datang lagi ya. Thank you.